pada dua keadaan. Yang pertama disebut dengan takdir mubham. Yang mubham ni kita tak boleh rubah lah. Saya lelaki, lahir lelaki, ditakdirkan lahir dari ibu bernama Fulan. Yang tu kita tak boleh rubah. Tak boleh kita masa dalam mengandung ibu kita kata, oh aku tak nak lahir jadi bangsa Melayu, jadi orang ini, jadi ibu yang ini. Tak boleh. Yang tu kita Allah dah takdirkan dari ajali kita, dari sana, dari roh mahfuz, Allah dah takdirkan benda tu. Ada yang kedua tuan-tuan, yang tu yang kita sebut mubham ni, dia jadi perempuan, jadi lelaki. Walaupun dia robah, sekarang dah boleh robah dah, dari perempuan jadi lelaki, dari lelaki jadi perempuan, tetapi tetap juga dia dihukum kepada hukum asal dia. Dia lelaki dirubah jadi perempuan macam mana pun tetap dia dirubah di ini dalam keadaan tu. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika orang-orang yang rubah dari lelaki jadi perempuan pergi haji, masalah tuan-tuan. Pergi haji, pergi umrah, dia kena ikut tawaf dengan orang lelaki, kena berat dengan orang lelaki. Tak boleh dia pergi tawaf dengan orang perempuan. Tak boleh dia daftar sa'i, masuk ke dalam raudhah atas kapasiti sebagai seorang perempuan, tak boleh. Begitulah. Bahkan dimandikan, dikuburkan, disolatkan dalam keadaan dia. Itulah di antara beberapa yang kita sebut dengan takdir mubham, yang itu kita tak boleh rubah. Adapun tuan-tuan, takdir muallaq kita boleh rubah. Memang walaupun semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keadaan seseorang itu, tapi kita boleh rubah. Rezeki kita tuan-tuan, kalau kita tidur je, tak kerja, tak mau buat apa-apa, kan, maknanya takdir kita mungkin kita tak jadi orang kaya. Tapi kalau kita berusaha, kan, berusaha dan sebagainya, mungkin takdir kita itu akan berubah. Mungkin daripada orang yang tidak ada apa-apa kepada orang yang Allah berikan rezeki. Begitu juga dengan syurga dan neraka pun kita boleh juga rubah takdir. Mungkin di takdir muallaq kita si fulan ni jadi ahli neraka, tetapi dengan usaha kita sembahyang selalu, taubat, zikir, baca Quran dan sebagainya, maka boleh jadi takdir tadi Allah rubah kepada kebaikan. Dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan. Seorang yang bagi air kepada seekor anjing yang dahaga, dia bagi dengan apa? Dengan kasut lagi, bukan bagi dengan tempat yang elok, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurga. Inilah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab tu kita kena cuba cari bahawa sesuatu untuk akhirat kita, yang mana na'udzubillah kita tak tahu takdir kita ni akhir apa, tak tahu. Saya tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Tapi kalau kita berada terus dalam keadaan baik, insya-Allah akan mati baik. Sebab tu kadang-kadang kita tengok mati yang dicemburui, meninggal yang dicemburui, sedang azan meninggal, sedang solat meninggal, sedang sujud meninggal, kita cemburu. Kan? Kita pun kata alamak, baguslah dia sembahyang meninggal. Lepas itu kita pula sembahyang pun tak pernah. Macam mana kita nak meninggal dalam keadaan sembahyang? Kita nak meninggal dalam keadaan sembahyang, kenalah selalu sembahyang. Kita nak meninggal dalam keadaan azan, memang kita kena selalu dalam keadaan azan. Kita nak meninggal dalam keadaan berbuat baik, kenalah kita terus berbuat baik. Yang itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Orang sedang kuliah kadang-kadang dia meninggal. Ayalah, jadual dia subuh, kuliah duha, kuliah duhur, kuliah asar, kuliah maghrib. Maka Allah akan ambil dalam keadaan yang demikian. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak semestinya lah orang meninggal dalam keadaan lain dia itu tak baik. Nak cerita tuan-tuan, kalau kita mencemburui kematian seseorang karena kematian dia baik, maka kita pun boleh menciptakan keadaan tersebut. Dengan apa? Dengan selalu berada dalam keadaan tersebut. Karena kita akan dimatikan dalam kebiasaan kita.
Kalau biasa kita suka menipu, kemungkinan meninggal pun dalam keadaan menipu. Kalau kita suka membohong, dalam keadaan meninggal pun mungkin membohong. Kalau keadaan kita suka melakukan perkara-perkara buruk, na'udzubillah, mungkin meninggal pun dalam keadaan buruk. Walaupun adalah 1,000,000 yang jadi lain, dia buru-buru, ujung-ujung taubat meninggal, ada juga. Tapi 1,000,000 lah, bukan 100,000. Kalau 100,000 masih okey, mungkin 1,000,000,000 lah yang macam tu, kan? Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab tu rubahlah keadaan kita kepada kebaikan, insya-Allah Allah pun akan memanggil kita dalam keadaan baik. Kemudian selawat dan salam, marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, tuan pengurusi, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikut kepada kitab kita sudah berada dalam permasalahan sujud sawi, kita dah selesaikan. Kemudian kita masuk kepada sujud syukur. Tuan-tuan, berdasarkan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah azza wa jalla, wa tahaddatsu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun, wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun." Hadis riwayat Ahmad, dari Musnad Ahmad. Baik. Apa kata hadis ni tuan-tuan? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuril qalil." Barang siapa yang tidak bersyukur atas sedikit, lam yashkuril katsir. Kalau orang Allah bagi nikmat sedikit dia tak bersyukur, jangan haraplah dia akan diberikan. Ketika diberikan yang besar pun dia mungkin tidak akan bersyukur. Orang yang nak bersyukur ni tuan-tuan, atas apa nikmat pun dia akan bersyukur. Atas apa jua kelebihan akan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seorang hamba ini, maka dia akan terus melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ni tuan-tuan dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, kita cari perkara itu dengan baik. Sebab tu Ustaz sebut harta itu kita ada 3 keadaan, ada 4 keadaan. Pertama, kita cari dengan baik, kita nafkahkan kepada baik. Ini di antara salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Kita cari dengan baik dan dinafkahkan kepada baik. Itu cara dia. Itu cara yang paling bagus untuk seseorang bersyukur atas nikmat Allah. Pertama, dia cari dengan baik, dinafkahkan kepada baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang dia cari baik, nafkah dia tak baik. Dia dapat dengan halal. Dapat dengan halal tau. Tapi dia pergi benda merapu pula. Dia beli tiket disco pula. Dia pergi beli tiket karaoke pula. Dapat dengan baik, dia pergi tikam nombor pula. Contohlah, contoh. Jadi benda-benda seperti ni tuan-tuan, ni adalah benda yang tidak bersyukur dia. Padahal dapat baik dah. Padahal tinggal bagi kepada tempat baik. Dapat baik, maknanya bagi ke tempat baik kepada siapa? Kepada anak, kepada isteri, itu tempat baik. Kepada adik-beradik, saudara mara, itu tempat baik. Berbelanja kepada baik, belanja kawan-kawan dan sebagainya dalam keadaan untuk memberi rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita dapat bagi kawan seorang sedikit, bagi rasa. Tapi jangan kena tikam nombor fikir kawan rasa pula yang ni bukan kerja. Baik. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut perkara itu. Yang ketiga tuan-tuan ni yang tak teruk. Dia dapat dengan tak baik tapi dia buat benda baik. Dia dapat dengan berjudi tapi dia bawa orang pergi haji. Dia dapat dengan cara yang menipu tapi dia buat bagi kat masjid, kat surau dan sebagainya. Yang ni benda tak betul. Yang keempat, yang ni paling teruk dalam harta kita. Dapat dengan cara tak baik, kemudian nafkahkan kepada cara yang tak baik. Yang ni memang out. Dapat dah lah dengan tipu.
Lepas itu beli arak pula. Dapat dah lah dengan rasuah, tiba-tiba beli pula benda-benda yang merepek. Baik. Yang ni tuan-tuan, yang paling baik semoga kita berada di yang pertama. Ya? Maknanya kenapa? Kita selamat nak jawab tu. Nak jawab tu selamat sebab kita ditanya min aina tasab, dari mana kamu ambil. Itu ditanya. Kalau harta ni dua benda akan Allah tanya. Dari mana kamu ambil, ke mana kamu nafkahkan. Allah tanya. Daripada ila min aina tasab wa ila aina anfaqat. Dari mana kamu mengambil dan ke mana kamu akan nafkahkan. Ditanya dua-dua. Kalau umur kita tak ditanya, kenapa kamu panjang umur? Tak tanya. Allah tak tanya. Allah tak tanya, kenapa kamu sehat? Tak tanya. Kenapa kamu rajin ibadat? Allah tak tanya. Tapi yang Allah tanya satu hal. Tapi kalau harta ni dua-dua Allah tanya. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tuan-tuan, di sini disebutkan man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa orang yang tidak bersyukur atas keadaan sedikit Allah beri, dia tak bersyukur, maka jangan haraplah dia akan bersyukur ketika Allah berikan banyak. Kemudian waman lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ini satu hal juga. Barang siapa yang tidak pernah dia bersyukur kepada manusia, maka dia pun susah nak bersyukur kepada Allah. Yang ni pun satu hal tuan-tuan. Kadang-kadang mulut kita ni susah nak sebut terima kasih. Susah tuan-tuan nak sebut. Padahal orang dah tolong kita penat. Nak sebut terima kasih pun malah. Padahal apalah susahnya kan. Kadang-kadang tuan-tuan kita tengok orang yang di luar sana, kadang-kadang tuan-tuan kita tolong satu benda yang kecil pun dia kata terima kasih, terima kasih. Tapi kadang-kadang kita tuan-tuan yang diajarkan oleh Islam, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mau berterima kasih kepada manusia, tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia pun tidak akan berterima kasih kepada Allah. Sebab kalau kita lihat secara akidah, manusia ni ciptaan Allah. Ketika kita bersyukur ataupun ketika kita memberikan penghormatan secara baik kepada manusia, menghargai manusia dengan baik, maknanya secara tidak langsung kita juga sudah bersyukur kepada Allah. Baik, kemudian tuan-tuan, wattahaddatsu bi ni'matillah syukrun. Ketika kita bercerita tentang nikmat Allah, insya-Allah nikmat Allah ni, nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah, itu di antara salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita Allah, alhamdulillah lah dapat kereta, alhamdulillah lah dapat ni dan sebagainya. Kita bercerita tentang nikmat-nikmat Allah. Allah bagi aku kesihatan, Allah dia walaupun 70 tahun lagi alhamdulillah boleh lagi main surau. Bercerita tentang nikmat Allah. Tapi tuan-tuan, bercerita tentang satu perkara buruk itu bukan nikmat Allah. Saya dulu gangster, sekarang taubat. Tak payah cerita dah lah. Dulu saya pergi penubuh orang mati, tak payah cerita dah. Benda yang orang tidak tahu tentang dosa kita, tak payah cerita dah. Kita stop dah benda tu. Jangan pula kita nak cerita pasal kita taubat, tapi kita nak cerita tentang masa lalu yang berlebih-lebih. Alhamdulillah lah Allah dah bagi saya petunjuk, alhamdulillah. Tak payahlah cerita dulu saya mabuk 3 botol, 5 botol, 10 botol, tak payah. Sepatutnya benda itu sepatutnya Allah dah simpan aib kita pula pergi bongkar. Pergi cerita ke orang lain. Maka jangan wattahaddatsu bi ni'matillah, dan ketika kamu bercerita tentang nikmat-nikmat Allah itu dikira satu syukrun, wa tarkuha kufrun, dan tak pernah cerita tentang nikmat Allah, tak pernah cerita ni. Kita dapat satu pun senyap, dapat ini pun senyap, tak ada pun langsung bersyukur. Dapat duit pun seorang-seorang senyap, tak ada kawan tak pernah rasa pun duit nikmat kita, senyap je seorang. Ni pun ada tuan-tuan, ada geng macam ni. Kadang-kadang geram juga kita geng macam ni. Tapi saya tak sebut nama lah. Ada seorang hamba Allah tu kawan saya, setiap jumpa dengan saya
Kita je belanja kat dia. Ada tuan-tuan, dia tak pernah keluar, poket duit dia terkunci. Saya ingat saya kalau saya jumpa dengan dia 20 kali, sekali ke kalau ada dia bayar. Kalau itu pun kalau dia sebut jom aku belanja. Bukan kita cerita nak ni. Kadang-kadang tuan-tuan, inilah di antara cara kita nak bersyukur. Cara kita nak bersyukur apa? Dengan banyak kita bercerita tentang nikmat Allah. Satu, yang kedua dengan cara memberi, itu di antara. Baik. Wal jama'atu rahmatun wa furqatun adab. Jadi berjemaah ni adalah salah satu rahmat. Rahmat Allah adalah dengan kita berjamaah, dengan kita bersolat berjamaah, duduk berjamaah, berkawan secara jamaah. Ini adalah salah satu rahmat Allah. Wa furqatun azab, sesungguhnya orang yang berpecah belah akan mengandung azab. Tuan-tuan, kalau kita kaji memang betul. Orang kalau dah berpecah belah, dia akan buat perkara-perkara yang akan menganiaya kawan dia atau menganiaya orang lain. Dia tak suka dengan sekolah ni, bermusuh dengan sekolah ni, mesti dia akan buat perkara yang tak suka. Dia akan jadi satu azab. Kereta dia toreh, tayar dia bagi ni pecah. Nanti kalau ada, kira akan jadi satu azab. Dan kalau perkara tersebut terjadi tuan-tuan di dalam kalangan masyarakat kita, yang ini adalah satu azab, satu bala bagi kita. Oleh sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, berjamaah ataupun berkawan dengan ramai ini adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan kalau banyak kawan, kita sakit, orang telefon je tuan-tuan, WhatsApp, alhamdulillah macam mana, sihat tak ke? Orang tanya macam tu, kita dah sembuh dah tuan-tuan. Sebab tu kita kalau pergi tempat orang ziarah, orang sakit ni, jangan bercerita orang mati. Ni satu hal pula. Pergi ziarah orang sakit, dia kata, hang sakit apa? Alah, tak tahulah sini, aku rasa macam sakit apa ni. Doktor pun tak tahu apa. Aku semalam tu ada orang sakit macam tu, mati. Yang tu tuan-tuan, kawan kita tadi yang dengar tu, tuan-tuan, pakat otak dia, alamak. Jangan macam tu. Dia sepatutnya kalau kita ziarah kepada orang yang sakit, kita kena bercerita tentang keadaan baik. InsyaAllah sembuh. Semalam pun kawan tu sakit, dia sembuh dah. Cerita keadaan supaya mentaliti dia jadi baik, keadaan dia jadi baik. Jadi kalau katalah ada 10 orang, 11 orang, 200 orang kawan kita yang menyebutkan kita, insyaAllah sembuh, insyaAllah baik, doakan, maka insyaAllah dia akan menjadi satu perkara doa kebaikan kepada kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita cerita ni sebab kenapa kita masuk kepada tajuk sujud syukur. Sujud syukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman berdasarkan ayat Quran di dalam surah An-Naml ayat 40. Allah sebut apa? Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan sebenarnya sesiapa yang bersyukur, maka faedah syukur itu hanya terpulang kepadanya. Kita sebenarnya bersyukur ni tuan-tuan akan membuat diri kita lebih baik, akan membuat keadaan ekonomi kita lebih baik, akan membuat mentaliti kita akan baik kalau kita selalu bersyukur. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah. Kita bersyukur ke tak bersyukur, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tak ada pun kurang apa-apa, karena sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha pemurah. Jadi sebenarnya kalimat syukur ini adalah di antara salah satu kegunaan dia adalah kepada kita. Dia sebenarnya terapi, dia sebenarnya satu obat kepada jiwa seseorang. Kemudian ayat yang kita baca di awal tadi, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu menambah bersyukur maka Allah tambah. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Tapi jika seorang hamba itu kufur atas nikmat, maka dia akan sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala amatlah keras,
Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nikmat Allah ni tuan-tuan, sebenarnya sebagaimana kita sebut dalam hadis yang pertama tadi, kita kena banyak bercerita tentang nikmat Allah, dan Al-Quran pun menyebutkan perkara tersebut. Disebutkan di dalam surat Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebutkan, zahirkan cerita. Tuan-tuan, cerita tentang nikmat ni pun kena jaga juga. Tuan-tuan, ni zaman kita sekarang ni ada juga tuan-tuan, kita cerita nikmat dia kita kata sombong. Yang ni satu masalah juga. Tuan-tuan, cerita nikmat ni jangan sampai menyakitkan hati orang lain. Kita makan musang king, up pula dalam Facebook. Kawan sebelah jangankan musang king, musang tidak king pun dia tak pernah makan. Kita pula alhamdulillah lah, Allah bagi nikmat kita lebih. Kita kata pula pergi ambil gambar pula, lepas tu tuan-tuan ambil gambar dengan cantik dengan musang king dia punya, masya-Allah, kuning dengan kemerah-merahan, ambil gambar hantar kat semua grup. Alhamdulillah, alhamdulillah, dapat rasa musang king. Kawan sebelah bukan rasa, tengok pun tak pernah. Ini satu masalah tuan-tuan. Bukan nanti kita kata disebut amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu sebut-sebutkan. Sebut tuan-tuan nikmat Allah ini dengan cara orang lain pun kalau boleh dapat manfaat. Bila ajak kawan kan, jom kita makan musang king. Okeylah tu. Ataupun jom kita makan bulan. Alhamdulillah, Allah bagi kelebihan tadi sikit. Itu di antaranya. Baik tuan-tuan, yakinlah tuan-tuan, ketika kita memberikan sesuatu tu mestilah Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar kepada hati orang tadi yang mendapat nikmat tadi satu doa. Kita kalau belanja orang, kalau kita bagi nikmat kita dapat, kita share dan kita kongsikan kepada orang lain, insya-Allah tuan-tuan, orang yang kita bagi tadi mesti dalam hati kecil dia akan kata, ya Allah, semogalah mudah rezeki dia, Allah bagi pula dan sebagainya. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syariat, bila ke tuan-tuan disyariatkannya sujud syukur ni? Baik, berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam riwayat Ahmad, dalam Musnad Ahmad, dalam bab 10 yang dijanjikan syurga. Di antaranya hadis ini ada dalam 10 janji-janji Allah yang diberikan syurga. Apa kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini? Inilah bermulanya ada sujud syukur tersebut. Nabi SAW keluar ke arah bangunan-bangunan tinggi lalu memasukinya. Kemudian baginda menghadap kiblat dan sujud dan memanjangkan sujud baginda sehingga saya sangka Allah telah mengambil nyawanya. Lalu saya menghampirinya dan duduk. Kemudian baginda mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Siapakah ini?" Saya menjawab, "Abdul Rahman bin Auf." Baginda bertanya, "Mengapa dengan kamu?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau sujud terlalu lama. Saya bimbang Allah telah mengambil nyawamu." Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jibril mendatangiku dan memberi khabar gembira kepadaku." Jibril berkata, "Allah mengatakan kepada engkau, sesiapa yang memberi selawat ke atas engkau, aku akan beri selawat kepadanya." Ini tuan-tuan, di antara salah satu nikmat berselawat kepada Rasulullah, maka Allah akan selawat kepada orang tersebut. Dan sesiapa yang memberi salam kepada engkau, aku akan memberi salam kepadanya. Maka barang sesiapa yang memberi salam kepada Rasulullah, mengirim salam kepada Rasulullah, maka malaikat Jibril akan memberi salam kepada orang tersebut. Aku akan memberi salam kepadanya, kata malaikat. Lalu saya bersyukur sebagai tanda syukur. Tengok tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang Rasulullah sujud syukur, benda yang paling mudah. Apa dia?
ketika datang malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, orang yang berselawat kepadamu, Allah akan berselawat kepadanya. Orang yang memberi salam kepadamu, aku akan memberi salam kepadanya, kata malaikat Jibril. Tuan-tuan, benda yang sebenarnya manfaat dia bukan kepada Rasulullah pun manfaat dia. Kita bagi salam ke tak bagi salam, Rasulullah tetap kekasih Allah, ya. Tetapi tuan-tuan, benda itu mendapat nikmat kepada kita, nikmat kepada hamba, nikmat kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nikmat kepada orang lain Rasulullah sujud syukur. Kira kalau bahasa kita lah tuan-tuan, kita bos, kalau bahasa mudah kita bos, tiba-tiba ada bos lagi, kita ni ketua bahagian, tiba-tiba ada lagi bos besar kita datang, dia kata, barang siapa yang buat ni, aku bagi hadiah kepada orang-orang bawahan kamu. Contohlah, bos ni tadi pergi sujud syukur sebab bawahan dia dapat nikmat. Kalau kita tuan-tuan, susahlah orang lain dapat nikmat, kita yang sujud syukur. Orang lain yang dapat kereta, kita yang pergi sujud syukur. Mana ada tuan-tuan, kan? Orang lain yang dapat rezeki, kita yang sujud syukur. Yang tu susahlah. Kalau kita yang ada, kalau kita yang dapat, kita ada. Yang tu pun kadang-kadang tuan-tuan susah. Baik. Kemudian ada juga dalam hadis lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika berlaku perkara yang menyenangkan atau mendapat khabar gembira, baginda akan segera sujud syukur, tanda kesyukuran. Di dalam riwayat hadis Abu Daud, Rasulullah kalau mendengar berita baik je, dengar sepolan baik, maka dia akan sujud syukur. Yang ni tuan-tuan, kalau bolehlah kita buat benda macam ni, Allah. Kawan kita dapat nikmat, kita yang alhamdulillah, kan? Jadi kadang-kala tuan-tuan, perkara ni sangat penting. Seketika kita tuan-tuan, kawan kita dapat nikmat, kita menyebutkan syukur kepada Allah. Ini di antara salah satu yang dapat membawa nikmat-nikmat di dalam hidup kita. Kemudian di dalam riwayat lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutuskan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ke Yaman. Apabila Sayyidina Ali menulis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pengislaman kaum Hamdan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud syukur. Sebab tu tuan-tuan, kalau adalah seorang yang masuk Islam, kan, kita kalau boleh tuan-tuan sujud syukur. Sebab kenapa tuan-tuan? Bertambahlah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengar Sayyidina Ali beritahu dalam surat, ya Rasulullah, bahawa sesungguhnya kaum Hamdan telah masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus sujud syukur, bersyukur. Kemudian dalam keadaan lain tuan-tuan, apa yang terjadi di dalam hadis Bukhari disebutkan apa yang terjadi kepada Ka'ab bin Malik. Tuan-tuan, Ka'ab bin Malik ni tuan-tuan adalah salah di antara 3 sahabat yang Allah pulaukan. Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi', kemudian Hilal bin Umayyah. Ini di antara tuan-tuan 3 orang sahabat yang dipulaukan. Sebab kenapa tuan-tuan? Dia tidak hadir di dalam peperangan Tabuk. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk berperang, padahal masa tu sahabat ni tengok sahabat-sahabat lain ramai pun dah pergi, kan? Sebab macam ni tuan-tuan, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diajak berjihad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang tak boleh, yang boleh tidak pergi ataupun yang boleh tidak hadir, itu dia orang-orang yang dibenarkan oleh syarak. Orang sakit, orang tua, kanak-kanak, orang perempuan, begitu. Tiba-tiba 3 orang sahabat ni, dia tengok ramai dah orang pergi, kan? Biasalah kadang-kadang tuan-tuan, kan, kita tengok ramai dah sembahyang Jumaat, kita pun tak perlulah sembahyang Jumaat, ni pun satu air. Alah, alhamdulillah, surah kita dah 5 saf dah. Tak payahlah aku sembahyang rumah je. Yang ni tuan-tuan, benda yang tak baik.
Yang inilah keadaan yang pada masa itu terjadi kepada Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ya. Jadi ketika dipanggil oleh baginda Rasulullah SAW di dalam peperangan tersebut, mereka tak hadir. Tak hadir. Akhirnya tuan-tuan, apa yang terjadi tuan-tuan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala memulaukan mereka. Turun perintah tuan-tuan, tidak boleh bercakap dengan mereka, tidak boleh berkawan dengan mereka. Ini bukan Rasulullah yang nak, tetapi perintah Allah. Perintah Allah. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, kita diperintah, Allah memerintahkan kepada Rasulullah supaya jangan bercakap dengan sepulan ni, supaya salah satu di antara Allah nak mengajarkan kepada mereka. Ketika diajak dalam satu peperangan, walaupun kamu orang lain ramai dan sebagainya, kamu kena hadir sebab kamu mampu, keuangan ada, semua ada. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya orang pun. Tapi tuan-tuan, pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan, ketika turun di dalam ayat Quran, mengampunkan keadaan mereka. Turun beberapa lama kemudian, turunlah perintah bahawa aku telah mengampunkan 3 orang tadi itu. Dengan penyesalan mereka. Ka'ab bin Malik ni tuan-tuan, hari-hari dia bertobat kepada Allah. Hari-hari. Padahal mereka ni bukan dikira kufur lagi. Tak kufur tak apa, masih Islam lagi, semua okey lagi. Cuma Allah kata jangan bercakap dengan orang, jangan buat apa-apa kegiatan dengan orang. Teruk tuan-tuan. Kita aja kalau anda duduk dalam flat ni, semua orang tak bersembang dengan kita tuan-tuan. Penat tuan-tuan. Sembahyang, orang semua tak sebab kenapa? Perintah Allah. Sebab ini perintah Allah, bukan perintah manusia. Akhirnya tuan-tuan, ketika mereka diterima taubatnya, Ka'ab bin Malik ni tuan-tuan, dia sujud syukur tuan-tuan. Bersyukur atas apa? Atas taubat yang telah dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Baik. Sekarang tuan-tuan, ni dalil-dalil kepada perkara-perkara tentang sujud syukur tersebut. Kemudian hukum sujud syukur ni tuan-tuan, sebagaimana kita ketahui bahawa hukum sujud syukur ni adalah mustahab, sangat digalakkan. Jadi sangat digalakkan kita lakukan dalam keadaan apapun, tak ada masalah tuan-tuan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, bahawanya baginda Rasulullah SAW, jika sampai kepada baginda sesuatu perkara yang menggembirakan, baginda akan melakukan sujud syukur. Apa-apa sajalah dapat berita baik, Rasulullah sujud syukur. Kemudian sujud syukur itu dilakukan di luar solat, bukan di dalam solat. Jangan pergi buat sujud syukur dalam solat pula, tak. Sujud syukur kita lakukan di luar solat. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dilakukan di dalam solat. Jangan pergi sembahyang, lepas itu pergi sujud syukur, tak boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i batal solat tersebut. Ia hanya disunatkan dilakukan di luar solat ketika seseorang mendapat rahmat ataupun mendapat berita yang baik. Mendapat keputusan yang baik, silakan sujud syukur. Mendapat kemenangan dalam apa-apa perlombaan yang baik, mendapat zuriat, cucu, anak semua, itu pun diantaranya. Kemudian mendapat berita-berita yang baik, terselamat daripada kemalangan. Tuan-tuan, terselamat daripada kemalangan ini pun di antara perkara yang kita disunatkan sujud syukur. Kita tadi tuan-tuan nak jatuh tangga, kalau boleh nanti sampai ke surau, ambil wuduk, sujud syukur. Alhamdulillah, jatuh tadi tak. Inilah tuan-tuan, kadang-kadang kita rasakan Allah tadi sempat terpegang. Tuan-tuan, kalau tak sempat terpegang, pegang aja sebenarnya. Tapi kalau tadi tak sempat terpegang, kepala jatuh pecah tuan-tuan, boleh jadi kadang-kadang kita boleh gila, boleh lumpuh, boleh
dan sebagainya. Boleh retak, boleh patah. Yang tu tuan-tuan, dia punya kos. Yang tanya tuan-tuan, retak satu jari aja tuan-tuan 3-4 bulan baru nak sembuh. Allah. Sebab tu tuan-tuan, ketika kita nak jatuh, alhamdulillah terpegang oleh kawan ke ataupun kawan tu. Itu tuan-tuan kalau boleh tuan-tuan. Kita kadang-kadang masuk dalam tandas tuan-tuan tu terselamat dari tergelincir, terselamat. Pegang dinding ke apa ke tak jatuh. Lepas tu tuan-tuan, pilih sujud syukur. Sebab kenapa tuan-tuan, banyak orang tak sempat pegang dalam tandas, pom jatuh, kepala pecah, kaki patah dan sebagainya. Banyak. Ada seorang hamba Allah ni tuan-tuan, dia punya tandas dia ada naik sikit ni. Jadi masa dia pijak ni tak kena, jatuh tuan-tuan, patah kaki. 8 bulan tuan-tuan baru boleh berjalan. Tuan-tuan cuba bayangkan 8 bulan kita dalam keadaan tidak boleh berjalan, orang tolak kita, stres tuan-tuan. Sebab tu ketika kita kadang-kadang selamat dan pegang dan ni dan sebagainya, ambillah wudu, sujudlah syukur. Sebab kenapa? Allah selamatkan kita daripada perkara-perkara mungkin yang luar biasa. Baik. Syarat sujud syukur. Yang ni pun kena ada syarat. Tak boleh sujud sembarang. Dia ada syarat. Syarat dia yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar dengan berwuduk dan mandi junub. Ataupun dengan cara-cara lain. Yang penting dia kena suci daripada hadas kecil, hadas besar, tempat dan sebagainya. Kemudian suci tubuh, pakaian, tempat daripada najis. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam ibadat kita kena jaga benda ni. Pakaian, badan kita, bawaan yang kita bawa pun kena benda-benda yang jangan bernajis. Kemudian kena menghadap kiblat. Kemudian menutup aurat. Yang ni masalah tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang-orang main bola ke main apa-apa kan, bersukan ni, aurat tak tutup, satu hal. Yang kedua, kiblat pun entah ke mana, dia pergi sujud. Yang ni tuan-tuan, bagi pandangan saya lah, tak berapa tepat. Karena kenapa? Yang tu dia tak boleh dianggap sebagai sujud syukur. Sujud syukur ni baru dikira ibadah apabila dia suci, tempat pakaian dan sebagainya, yang maknanya dia ada wuduk lah. Yang ketiga tuan-tuan, dia kena menghadap kiblat, kemudian dia kena menutup aurat. Baik. Kemudian tuan-tuan, syarat kepada sujud syukur itu pula kena orang Islam, orang berakal, kena balik, kemudian dia tidak dalam keadaan haid dan nifas. Yang ni kena ada kepada orang yang sujud syukur. Dia kalau orang perempuan tak boleh dalam keadaan haid, tak boleh dalam keadaan nifas. Baru dapat anak pergi ambil wuduk, ada kiblat sebenarnya tak boleh lah, dia nifas lagi tu. Contohlah. Jadi nanti selesai itu semua barulah dia bersujud syukur. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bacaan dalam sujud syukur kalau boleh. Yang ni tuan-tuan duk pening, nak baca apa Ustaz? Sujud saja, sujud nak baca apa? Maka di sini berdasarkan riwayat Jabir bin Abdullah bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam sujud syukur dia ada beberapa bacaan. Yang pertama seperti bacaan sujud sajadah. Sajada wajhihi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang ni doa sujud sajadah kita selalu baca. Maknanya doa sujud sajadah boleh kita guna sebagai bacaan pada sujud syukur. Kemudian ada juga bacaan lain yang disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas bahwasanya seorang lelaki menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia bermimpi bersujud di sisi sebatang pokok dan pokok tersebut sujud bersamanya seraya membaca Allahumma aktub li biha indaka ajran wa da'anni biha wizran waj'alha li indaka zukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Ya Allah, tuliskanlah bagiku dengan sujud ini pahala
dan jadikanlah sujud ini berharga di sisimu, dan hindarkanlah dariku dosa dengannya. Terimalah ia daripadaku seperti mana engkau terima sujud hambamu Daud. Nabi Daud ni tuan-tuan kalau sujud Masya Allah luar biasa. Ibadat Nabi Daud ni banyak yang disebutkan di dalam hadis. Baginda suka dengan cara Nabi Daud beribadat. Puasa Nabi Daud, sujud Nabi Daud ni di antara perkara-perkara yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak boleh lagi, kata Imam Syafi'i, sunat membaca tasbih. Kalau dah tak tahu dah, tadi sajadah wajib, yang tu pun tak tahu, yang nombor 2 tadi pun tak tahu, maka subhana rabbina inna kana wa'du rabbina lamaf'ula. Kata Imam Syafi'i, bacalah perkara tasbih. Tasbih yang disunatkan oleh Imam Syafi'i, subhana rabbina inna kana wa'du rabbina lamaf'ula. Ustaz yang tu pun tak dapat baca doa seperti sujud, doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau yang tu pun tak tahu, memang tak pernah sembahyang lah dia ni. Kalau dah kira yang last ni pun tak tahu, memang tak pernah sujud, tak pernah rukuk, tak pernah apa lah dia. Baik. Cara dia nak buat macam mana? Yang ni kita kena ada cara, sebab ada orang yang tak faham cara buat macam mana nak buat Ustaz. Yang pertama, tuan-tuan berniat untuk melakukan sujud syukur. Jadi dia berniat, niat dia pada masa takbiratul ihram. Nawaitu sujud syukur lillahi ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia niatlah dalam hatinya, sahaja aku sujud syukur. Sahaja aku sujud syukur. Baik. Kemudian tuan-tuan dia berdiri, dia takbir, bahasa takbir tu dia niat, kemudian terus direct sujud. Terus direct sujud. Direct sujud, kemudian dia bacalah doa tadi, sajadah wajib boleh, ataupun doa yang seperti yang diriwayatkan Ibnu Abbas boleh, ataupun doa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i boleh, ataupun doa yang paling yang last tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang tu kira bagi sesiapa yang tidak boleh membaca apa-apa, maknanya dia bertasbih. Dia sujud di situ tuan-tuan, tasbih. Kalau kita baca doa sajadah wajib yang tu sekali je lah. Ataupun kita baca doa tadi sekali juga. Tapi kalau kita baca yang subhana rabbiyal a'la, boleh kita baca 3 kali lah. Setelah duduk, setelah sujud, duduk. Kemudian duduk daripada sujud, jangan terus bagi salam, duduk dulu sekejap. Dulu barulah kita beri salam. Jangan bangun slow. Jangan, jadi duduk dulu sekejap, macam seperti duduk istirahat lah. Barulah kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah cara tuan-tuan kita untuk melakukan sunat sujud syukur. Sebab dalam amal-amal ibadah kita dah cerita tentang sujud syahwi, kemudian ini kita cerita tentang sujud syukur. InsyaAllah tuan-tuan, benda ni mudah. Mudah. Janji ada air wudu. Kalau boleh tuan-tuan, amallah benda ni tuan-tuan setiap hari. Sebab kenapa? Setiap hari kita dapat nikmat. Ni tuan-tuan duduk ni, tuan-tuan ni sekarang kita duduk ni nafas yang kita doa ni tuan-tuan, nikmat ni tuan-tuan. Kita baru rasa nikmat tuan-tuan. Kalau tak percaya, saya lagi pergi kolah tu berciluk muka situ dalam 5 minit. Kita boleh tak bernafas, tak boleh nafas tu. Alhamdulillah, baru kita rasa tuan-tuan nikmat. Ni sekarang kita duduk sini, kita relax. Hari lepas ada lagi kan, baru kita rasa nikmat, pergi celup sat lagi, nak ambil wuduk, pergi celup sat dalam kepala, dalam kolah tu dalam 5 minit. Boleh tahan 1 minit tuan-tuan, kira A dah tuan-tuan. Kalau 5 minit kira bagus ya. Kalau 10 minit, iaitu bukan tahan, bye-bye, bagi kena duduk tepi masjid Jerutu kan tu. Tak bangkit dah tu.
Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana terlalu banyak nikmat Allah beri. Ni tuan-tuan dapat hadir ke surau, tuan-tuan, nikmat besar tuan-tuan. Tak semua Allah panggil. Kadang-kadang tuan-tuan, orang ialah dengar azan dengar nak turun tuan-tuan punya malas, padahal keluar rumah tuan-tuan. Kalau daripada ujung ke lift kan, paling katalah 20 meter. Dari ujung sana ke lift 20 meter. Kalau turun tekan lift, sampai ke bawah. Dari ke surau 50 meter. Kira tak sampai sekilo sampai ke surau tuan-tuan. Tapi ini ya, satu sah saja. Paling komando sah, 3 sah itulah tuan-tuan. Yang tu pun kalau tengok-tengok balik tuan-tuan, 30% bukan flat ni, flat tempat lain. Orang luar dan sebagainya. Wallahu a'lam ya. InsyaAllah tuan-tuan, sebab kita sebut di awal tadi bahawa kalau kita nak mati dalam keadaan baik, maka banyaklah melakukan perkara baik. Ada masa tuan-tuan turun sembahyang dan sebagainya, insya-Allah Allah akan sediakan kita panggil kita dalam keadaan baik, insya-Allah. Baik tuan-tuan, selain sunat melaksanakan sujud syukur, disunatkan juga kita bersedekah, melakukan solat sunat syukur. Jadi kalau boleh solat sunat syukur, dan pada masa sama juga kita banyak bersedekah. Menurut Khawarizmi pula, jika ia menggantikan tempat sujud itu dengan bersedekah ataupun solat 2 rakaat, maka itu lebih afdal. Kalau kita nak lakukan sujud syukur ni dengan satu solat, itu pun boleh juga. Kita buat solat sunat, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Imam Ramli bahawa sujud syukur itu terluput waktunya jika jarak antara sujud itu dan sebab terlalu lama. Itu pun dapat nikmat 2 bulan lepas. Sujud syukur sekarang, yang tu tak berapa cantik dah. Kata Imam Ar-Ramli, yang tu sudah lepas. Maknanya kalau boleh dapat hari ni lah. Dapat tadi sat lagi buatlah. Benda yang mudah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh berdiri sambil sujud pun tak apa. Allahu Akbar. Sujud, duduk, bagi salam. Okey, settle. Insya-Allah. Baik, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, inilah di antara perkara-perkara yang dapat kita sampaikan. Baik. Satu lagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak berapa hebat nak amalkan sujud saja-saja, tuan-tuan boleh juga niatkan sujud syukur itu pada solat ba'diyah isya. Jadi pada ba'diyah isya tu tuan-tuan niatkan solat ba'diyah isya, dan pada masa yang sama tuan-tuan meniatkan sebagai tanda syukur kepada Allah. Yang ni bagi safe sikit lah kan, tak banyak buat benda, tapi sehari-hari kita selalu ada melakukan sujud syukur ataupun solat syukur. Maknanya pengganti. Sebab tu kata Al-Khawarizmi, boleh juga kita menggantikan sujud syukur itu dengan 2 rakaat solat sunat. Tapi kalau nak buat asing kadang-kadang kita pun penat kan. Maka setelah ba'diyah isya, ba'diyah maghrib ataupun buatlah, niatkan dalam keadaan tersebut. Baik, insya-Allah tuan-tuan, ini saja perkara yang dapat kita kongsikan. Semoga insya-Allah tuan-tuan kita dapat melakukan perkara yang biasa kita buat, tetapi tuan-tuan pada masa yang sama dia mendapat pahala-pahala lain. Ambil wuduk masuk surau, solat sunat wuduk, dia dapat solat sunat wuduk, dapat solat qabliyah, dapat solat tahiyat. Itu boleh. Tambah pula kalau kita seandainya dapat nikmat, ada kita terlintas di dalam hati kita bahawa itu adalah di antara tanda syukur kita kepada Allah. InsyaAllah tuan-tuan, ini saja yang dapat kita kongsikan. Nanti pada bulan yang hadapan kita akan masuk kepada sujud tilawah. Jadi kita dalam bab-bab tentang sujud ni, insya-Allah. Ada soalan-soalan kalau nak ditanya? Ya. Maksudnya masa kita sujud.
Masa kita sujud, kalau kita menyebutkan dalam bahasa selain bahasa Arab, yang tu tak boleh. Kalau kita sebut, ya Allah, aku bersyukur kepadamu, itu tak boleh lah. Sebab kenapa? Setiap amal ibadat yang kita lakukan, sama ada sujud syukur, solat sunat, kita tidak boleh melafazkannya dengan bahasa. Okey. Tetapi kalau dalam hati boleh tak Ustaz? Yang tu boleh. Tuan-tuan sujud, mulut tuan-tuan sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi hati tuan-tuan menyebutkan ya Allah, aku bersyukur atas ini, atas ini, atas ini, atas ini, atas ini, yang tu boleh. Jadi dalam sujud, dalam solat mana-mana tak boleh melafazkan dengan bahasa Melayu ataupun bahasa lain. Dia boleh dilafazkan dalam bahasa Arab. Tetapi kalau seandainya kita nak, ialah kita tak tahu bahasa Arab, boleh kita boleh kita sebutkan di dalam hati. Jadi nikmat apa tadi, syukur kita atas apa dalam hati kita lah. Itu tak apa. Dengan mulut kita menyebutkan kalimat tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian dalam hati kita, ya Allah, aku macam ni. Macam tu. Tapi tak bolehlah juga kita tak sebut apa-apa semua dalam hati dari A sampai Z. Yang tu kita sujud kosong juga. Dia kena sebut subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian kita inilah hati kita. Boleh? Okey? Ada lagi soalan-soalan lain kalau ada sebelum kita tangguhkan kuliah kita? Ada dah? Baik, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Satu lagi lah nasihat last daripada Ustaz. Kalau tuan-tuan nak memperbanyak solat, kalau tuan-tuan nak memperbanyak solat, supaya tuan-tuan jangan ragu-ragu yang ni time boleh sembahyang ke tak, ini ke tak, kan? Tuan-tuan buat macam mana? Tuan-tuan pergi ambil wudu, maka masuklah dalam surau ataupun masjid, tuan-tuan solat sunat wudu. Tuan-tuan, dalam masa yang sama, tuan-tuan akan mendapat pahala tahiyatul masjid, akan mendapat pahala qabliyah dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita ni orang awam ni, syaitan duk kata, jangan sembahyang, yang ni haram waktu pula lah. Akhirnya kita tak buat, padahal benda tu ada dalil, tapi kerana kita tak ada ilmu, lah kita tak buat. Ambil yang paling yang tidak ada mengenal masa haram untuk sembahyang adalah di antaranya tahiyatul masjid. Itu tak ada haram, bila-bila boleh buat. Yang kedua adalah sunat wudu. Sunat wudu ni tuan-tuan bila-bila boleh buat. Kalau tahiyatul masjid, kata Imam Syafi'i, surau tak boleh. Takut kita buat tahiyatul masjid, dia bukan masjid, jadi solat sunat mutlak, jadi masalah juga. Jadi yang paling selamat, tuan-tuan ambil wudu, masuk solat sunat wudu, maka dia akan masuklah di situ tahiyatul masjid, masuklah di situ qabliyah, dia akan masuk. Jadi tuan-tuan kalau nak memperbanyak amal ibadah melalui solat sunat, yang tuan-tuan tak payah fikir ni masa apa, tak payah. Masuk wudu di rumah, solat sunat wudu, ataupun pergi kat surau ambil wudu, masuk solat sunat wudu 2 rakaat, maka dia sudah mewakili semua. Kita boleh dapat pahala-pahala lain. Dan juga tidak ada waktu haram kepada solat sunat wudu. Solat tahiyatul masjid tak haram. Solat wudu, sunat wudu, dia tidak mengenal waktu haram. Satu lagi yang tidak haram kita lakukan bila-bila masa adalah solat qada. Qada pun tak ada waktu haram. Kalau dah susah sangat, ambil qada saja. Mana-mana solat qada. Kalau kita banyak benda-benda dulu, kan, benda-benda dulu yang tak settle lagi, solat aja. Ambil wudu, masuk qada subuh, qada zuhur, tak ada masalah. Dia akan mendapat pahala-pahala yang lain. Supaya kenapa tuan-tuan? Supaya kita mai ke surau, jangan solat fardu saja. Maksud Ustaz macam tu. Jangan mai ke surau fardu je nampak. Lain tak ada. Fardu aja. Nanti tuan-tuan, kita ni saya bagi contoh ajalah. Kita dapat gaji 1,500 ajalah. Gaji
Tak ada gaji OT kita, tak ada gaji ni tambahan ini, tak ada tuan-tuan. Tak ada, dapat cun-cun 1,500. Bayar kereta, bayar rumah, bayar tak ada apa. No, nanti di alam akhirat orang bergaya dengan Mercedes dia, dengan ni. Kita makan minum je lah. Tapi alhamdulillah juga lah kalau boleh masuk syurga pun kira dah nikmat besar juga kan. Gitu nah. Baik, insyaallah tuan-tuan. Ini saja kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa kami ya Allah, ampunkan segala kesilapan kami ya Allah, ampunkan segala kelemahan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, Engkau tunjukilah kami ke jalan yang Engkau redai, Engkau berkatilah umur kami ya Allah, Engkau berkatilah kesehatan kami ya Allah, Engkau berkatilah rezeki kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.